Ceramah dengan makcik-makcik, dia kena low sikit, tak boleh tinggi. Fotosintesis. Makcik nak ada wujud makanan, proses pemakanan, dia kena ada sinaran matahari. Dengan bantuan sinar matahari, padi boleh tumbuh, pokok getah boleh tumbuh. Oh, macam itu kah Ustaz Kamarudin? Baru kita faham binatang itu yang bernama fotosintesis. Saya nak tanya satu soalan yang sangat penting. Sains kata sinaran matahari tak masuk, tidak berlaku fotosintesis, iaitu pengujutan makanan. Tuan Amran tidak antar melalui kapal selam Malaysia, Mikari. Saya nak tanya, macam mana dia hidup? Macam mana dia hidup? Datuk kata kuasa Allah. Ya, itu simple answer. I want better answer. Wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa di bumi, semuanya dijamin rezeki. Allah Ar-Razzaq. Jangan marah nak, Datuk izin saya sharing lebih sikit. Siapa bagi jaminan rezeki? Saya ketika mula masuk Islam, saya kerja di Kelang. Kemudian naik pangkat, saya kerja di airport. Sembahyang Jumaat sudah sampai, saya kena pergi sembahyang Jumaat. Maaf cakap, supervisor saya kata tak boleh pergi sembahyang. Supervisor saya Melayu, tak. Di Kelang, mereka tak bagi saya pergi sembahyang pasal saya jaga mesin, quality control. Maaf, kalau saya menyinggung perasaan Tuan Hisham, saya minta maaf. Supervisor Melayu kata, tak boleh, nanti jatuh produktiviti negara. Macam mana? Kalau saya tinggal pergi sembahyang Jumaat, akan jatuh produktiviti negara. Apa produktiviti? Negara. Tapi siapa jamin rezeki? Tuan-tuan, saya kerja Kelang, saya kerja airport, tak pernah saya miss sembahyang Jumaat. Tak pernah. Sampai hari ini pun tak ada satu Kelang, satu negara akan kata ekonomi kita bagus. Ada tak pernah dengar negara pernah kata ekonomi kita bagus? Pernah dengar? Kalau anda dengar, kenapa takut? Semua takut dah. Saya nak tanya secara ikhlas, ada tak pernah kita dengar dari pemimpin-pemimpin kita punya ekonomi bagus? Pernah dengar ada? Selalu kata, produktiviti jatuh, tak ada maju. Macam mana nak maju? Bila kita lupa Allah yang memberi rezeki. Saya pesan pada 21 saudara baru di sini. Time solat, please go and pray. Bila tiba 5 waktu solat, tuan-tuan kena menghadap Allah. Ini bahaya, sensitif. Datuk, saya minta maaf. Sebab yang menentukan keamanan, kebarakatan bumi ini Allah Rabbul Jalil Jalal. Dan Tuhan ada sekadar hambanya yang sedang membantu menjaga keamanan. Lain Allah urus. Allah sebut dalam Quran, kalau bukan rahmah kami kepada bumi, kalau bukan kasih kami kepada bumi, kamu akan lihat manusia bercakaran dan bergaduh dan berperang. Maka saya minta yang 21 orang di sini, Anda dipilih oleh Allah. You are chosen by Allah to give it the kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. When the time for you to pray and adab Allah, you going to do it. Boleh? Galaxy. Last. Galaxy. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, cuba perhati ini. Kita berada satu galaksi. Interesting. Ini adalah bulan. Ini adalah planet Mercury. Ini Mars. Ini Venus. Ini bumi. Ini bumi kita, tuan-tuan.
Tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan. Kalau naik Proton Saga dengan kelajuan 100 km daripada bumi ini ke ujung planet, berapa lama akan makan masa kita sampai? Tuan Isham boleh jawab? You try, Tuan. Before you say no, try. Tuan Nazri. Bagus. Berapa juta tahun? Sikit-sikit. Dia kata jutaan tahun tu betul. Berapa juta tahun? Tuan Monroy, berapa juta tahun boleh sampai? Naik Proton Saga, kelajuan 100 km per jam daripada bumi sampai ujung planet, berapa? Tuan Jeffrey. Ha? Kereta rosak. Saya pun tahu kereta rosak. Saya pun tahu. Ini satu imagination, no? Imagination. Tapi itu betul. University Australia dalam bidang astronomi memberi analogi ini. 10,000 juta tahun baru sampai. Saya sedang tunjuk satu galaksi, Tuan Isham, daripada 200 bilion galaksi. Siapa ada kalkulator? Tolong ambil kalkulator Kerana. 200 bilion galaksi yang mampu diteropong oleh NASA. 200 bilion galaksi. Ini baru satu galaksi dari 200 bilion galaksi. Setiap galaksi ada lebih kurang 200 bilion bintang-bintang planet dan matahari. Tonton kena kira 200 bilion kali 200 bilion. Berapa? Boleh kira? Ini baru jawapan betul, Tuan Pan tadi. Baru betul komputer rosak. Okey, kita tengok lagi. Matahari. Matahari besarnya 1,3 juta kali dari bumi. 1,3 juta kali bumi merupakan satu matahari. Dan ada planet yang lebih besar dari matahari. Ini baru satu galaksi daripada 200 bilion galaksi, ya. Ada Blue Hypergiant, Red Supermassive Giant. Ini planet-planet yang orang putih bagi nama. Ini yang terbesar. Planet yang terbesar. Bumi di mana, Tuan? Bumi di mana? Malaysia di mana, Puan Wan? Malaysia. Di mana? Taiping, Ipoh. Di mana, Tuan? Saya yakin tuan-tuan ada buat kes-kes perebutan harta pusaka adik-beradik. Adakah? Tuan-tuan mungkin dapat laporan adik aku rampas ke rumah aku, pernah dengar, ya? Lain kali kalau mereka mai jumpa, suruh mereka mai jumpa saya hantar pergi jumpa cari sini. Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, ini hadis Nabi. Perumpamaan dunia dengan akhirat ini adalah celupan satu jari. Perumpamaan dunia dan akhirat, Nabi kata, adalah satu celupan di ujung jari di atas lautan. Tengok apa yang dia bawa. Titisan air itulah dunia. Tetapi berapa ramai orang berebut untuk dunia. Sebab rebut pasal dunia lah kita tidak aman. Bal tusiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu kejar dunia, akhirat itu kekal. Dan Nabi bandingkan nilai dunia dengan akhirat adalah celupan air di dalam lautan. Yang ujung jari saya itu, titisan air itu adalah dunia berbanding dengan lautan. Allahu Akbar. Kalau kita paham, tuan-tuan, hadis Nabi ini, kita tidak akan terpersona dengan sogokan-sogokan manusia. Kita tetap pegang pada prinsip kita. Cuma kita nak belum habis lagi ni. 2,8 bilion kilometer persegi satu planet.
naik kapal terbang dengan kelajuan 900 km untuk pusing satu pusingan akan makan masa naik kapal terbang dengan kelajuan 900 km buat satu pusingan saja akan makan masa 1100 tahun untuk sampai balik. Amerika cari, Rusia cari, Malaysia cari, China cari, MH370 tak jumpa. Teori saya, dia masih dah pusing. Tuan Amran faham? You understand my joke? Ini baru satu planet dari satu galaksi. Cuba kita tengok, tuan-tuan, yang lain. Yang hebat, yang 10.000 juta tahun hebat, sedang menjadi satu titik di alam universe. Di mana kita, tuan-tuan? Di mana kita, Puan Mailan? Apabila kita bangun untuk solat asar nanti, tuan-tuan, bila kita kata Allahu Akbar, make sure you understand what you mean Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar teringat ikan dekat dapur. Allahu Akbar teringat kunci di dalam kereta. Allahu Akbar teringat Datuk Pak Alwan bagi assignment tak habis pening. Allahu Akbar means He is the greatest who created this, and He is our Lord. He is our creator. To Him we submit 100%, no question asked. 21 saudara baru yang diberi iman siapa pencipta ini, and amazing, mind-blowing, awesome, fenomena dari hadis Nabi SAW. Apa yang tuan-tuan nampak tadi, universe itu, kata Nabi, di sisi Allah adalah sebutir cincin ini. Apa yang tuan-tuan nampak ni adalah sebutir cincin Allah dilemparkan, sebutir cincin di sisi Allah dilemparkan ke padang pasir Sahara. Padang pasir Sahara itu adalah kursi Allah, dan cincin itu adalah universe. Saya ulangi, Tuan Nazri, apa yang tuan nampak itu di sisi Allah bertingkat-tingkat, universe itu di sisi Allah sekadar sebutir cincin ini, kemudian dilemparkan ke padang pasir, dan padang pasir itu kursi Allah. Hadis sahih. Siapa kita sembah sekarang? Kita tidak sembah makhluk, kita sembah penciptanya, ya Pak. Dan pencipta ini, dia 21 saudara baru. Di mana? Angkat tangan. Saya nak bawa berita gembira kepada kamu. Mana dia 21 saudara baru? Yes. Allah sangat sayang kamu, Cik Adam. Allah sangat sayangmu. Itu sebab kamu dipilih. Ayah saya tidak dipilih menjadi seorang Muslim. Kakak saya sampai hari ini tidak dipilih Muslim. Tapi saudara dipilih menjadi orang yang beriman dengan Allah yang sebenar-benar Tuhan. Bukan Tuhan yang duduk di bawah pokok. Bukan Tuhan yang duduk di celah-celah batu. Ini Tuhan yang mencipta segala-galanya, yang maha pengasihani. Saudari, kalau kamu melakukan kesilapan dan dosa, Allah di sana untuk berdiri mengampuni berulang-ulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita datang bertemu dengan Allah dengan sebesar dosa kita, sebesar gunung dan setinggi langit sekalipun, bila kita bertaubat dengan Allah, Allah ampun. Dan satu berita baik, saya nak bagi satu berita baik. 5 perkara dapat. 5 perkara kita dapat dalam majlis ini. Saya nak beritahu tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan tidak derhaka pada 2 ibu bapa, nanti bila tuan-tuan bangun bersurai, Allah akan bertanya kepada para malaikat, apa yang hamba-hambaku yang datang ke tempat resort ni, dia nak apa? Malaikat akan jawab, ya Allah, mereka cari keampunanmu. Allah akan jawab kepada malaikat, katakan kepada mereka, aku telah ampuni semua dosa mereka.
Allah will ask the angels, what is my servant seeking in this retreat? The angels say they are looking for your forgiveness and love. And Allah jawab, tell them I have forgiven them all. Itulah nikmat. Mudah-mudahan dalam pertemuan saya 1 jam yang tidak seberapa, 1 jam lebih, ada kesan pada 21 saudara baru. Nasihat saya, kita mungkin handphone saya, kita mungkin ada handphone yang canggih. Kalau tak masuk SIM card, boleh telefon orang tak? Kita mungkin ada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa solat 5 waktu, kalimah itu tidak ada nilai. Terima kasih Datuk Pahlawan Mir Farid Al-Atrash, pimpinan-pimpinan polis yang sudi memberi saya peluang untuk sharing. Marah ketika tadi itu bukan tandanya benci, tandanya sayang. Dan saya pertama kali berceramah kepada pihak polis. 6 tahun sudah saya ceramah kepada Federal Reserve Unit FRU. Dan inilah pertama kali saya berceramah kepada pegawai-pegawai polis atas kata inisiatif Datuk Pahlawan yang saya kenal beliau masa zaman beliau OCPD, dan beliau begitu humble, tawaduk, rendah diri, sudi menziarah seorang fakir di pusat dakwah di IPSI. Kalau tuan-tuan, show them IPSI, just show them the building. Kalau tuan-tuan singgah Pulau Pinang, terutama sekali yang 21 orang, singgahlah ke pusat dakwah saya di Pulau Pinang. InsyaAllah anda akan dapat manfaat, dan saya doakan apa yang saya share ini dapat memberi kekuatan iman kepada Allah. Apa-apa serba kekurangan milik peribadi saya minta maaf Datuk. Saya anggap tuan-tuan sebagai saudara saya yang saya sayang. Wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Just show them the bangunan. Stop. Ini di Pulau Pinang. Datuk dah sampai dah. It's exactly 5 years ago. 5 tahun yang lalu. Dan kalau tuan-tuan, datuk-datuk, singgah, perempuan, please, kita ada penerbitan buku-buku bukan 1-2, ada lebih kurang 40 yang boleh membantu iman remaja-remaja. Nah, hadiah yang saya berikan pun memang boleh membantu, terutama sekali buku bertajuk Keajaiban Quran. Saya ada bawa, boleh dapatkan di sana. Kalau tuan-tuan, kalau baca buku Keajaiban Quran, kalau tak rasa ajaib Tuan Syarudin dengan Quran, telefon saya. Lepas baca buku itu, kalau Tuan Syarudin tak rasa proud, bangga dengan Quran, telefon saya bagi 2 hadiah. 1 hadiah RM2,000. 1 lagi cuti. Cuti bukan di Gomping, tapi di satu Tanjung ada doktor dan misi. Tuan carilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.